berasal dari perkataan Yunani iaitu idea bermaksud idea dan isma bermaksud ajaran atau faham. Idealisme dibentangkan sebagai sistem watak falsafah yang membayangkan idea-idea sebagai asas untuk menjadi dan mengetahui. Idealisme ialah pandangan dunia atau metafizik yang menyatakan bahawa realiti asas terdiri daripada atau berkait rapat dengan idea, fikiran atau jiwa. Dunia mempunyai makna yang berbeza daripada apa yang muncul di permukaan. Pemikiran idealisme ialah pemikiran yang menyatakan bahawa semua kewujudan ini adalah di dalam pemikiran semata-mata. Golongan ini berhujah dengan panca indera yang mengalirkan ion untuk disampaikan ke otak. Maka semua kewujudan ini hanyalah berada di otak semata-mata. Idealism adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali di dunia falsafah oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, iaitu pada awal abad 18. Ia telah menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato pada tahun 427 hingga 327 sebelum Masihi, dan ia juga bertembung dengan materialism aliran oleh Epicurus pada tahun 341 hingga 270 sebelum Masihi. Kemudian Plato telah mengemukakan satu perkataan iaitu saya berfikir, oleh itu saya wujud. Jadi, pandangan ini lebih menekankan kepada sifat ideal dan juga merendahkan hal-hal material dan juga fizik, iaitu daripada realism. Kemudian tokoh yang seterusnya adalah Fichte yang menggunakan nama idealism subjektif. Jadi, pandangan datang daripada mata pelajaran tertentu dan dia telah bergantung pada keunggulan moral untuk etika dan juga manusia yang ideal. Dia dianggap sebagai pengasas idealism di Jerman. Seterusnya, kita ada Hegel yang membangkitkan idealism subjektif dan juga objektif untuk menerangkan tesis dan juga antitesis masing-masing. Hegel sendiri mengemukakan pandangan dia tentang apa yang disebut idealism mutlak sebagai sintesis yang lebih tinggi daripada unsur-unsur yang mengusulnya, iaitu daripada tesis dan juga antitesis tadilah. Seterusnya kita ada Immanuel Kant, iaitu dia menyambut pandangan dia daripada segi idealism transcendental, ataupun idealism kritis. Dalam alternatif ini, golongan yang pengalaman dia langsung tidak dianggap sebagai objek itu sendiri, dan ruang dan waktu adalah bentuk institusi kita sendiri. Seterusnya, kita ada Secchelli yang telah menggunakan istilah transcendental sebagai pengganti idealism subjektif. And then kita ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti Berkeley, Jonathan Edwards, Hobson dan juga Edmund Husserl dan juga Mises. Golongan-golongan ni dia berhujah dengan panca indera, iaitu maksudnya diorang nampak dan then diorang terus buat benda tu. Maka semua kewujudan ni adalah berada di otak semata-mata, and ia terbentuk dengan dua asas, iaitu positif dan juga negatif. Maka segala realiti adalah kebenaran hanya wujud dalam fikiran manusia. And then kewujudan objek-objek fizikal di alam ni adalah manifestasi yang timbul daripada fikiran manusia. Idealisme berasal daripada istilah dunia di dalam jiwa yang dikemukakan oleh Plato. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat idea dan merendahkan hal-hal material dan fizik. Pemikiran idealisme ialah pemikiran yang mengatakan bahawa semua kewujudan ini adalah di dalam pemikiran semata-mata atau semata-mata dalam kepala. Ciri-ciri idealisme yang pertama ialah terawal dan tradisional. Yang kedua, percaya bahawa ada kekuatan rohani di sebalik setiap kejadian. Yang ketiga, tidak dapat dijelaskan berdasarkan permahatan empirikal. Yang keempat, menggunakan metafor-metafor kesedaran manusia. Sebagai contoh, kekuatan spiritual dianggap rasional, berkehendak, berperasaan, kreatif dan lain-lain. Seterusnya, aliran pemikiran idealism ini bersifat impian dan khayalan. Kumpulan yang terpengaruh biasanya menterjemahkan alam material secara akal, yakni sekadar dalam minda, dan mereka melihat setiap kewujudan itu sebagai pengetahuan. Antara kumpulan yang terpengaruh adalah yang pertama, golongan ekstremis agama, di mana golongan ini terlalu mengutamakan akhirat sehingga menolak realiti keduniaan. Begitu juga dengan golongan ahli muzik dan seni, di mana mereka lebih cenderung untuk taksub dengan sesuatu yang bersifat impian dan khayalan. Selain itu, telah muncul juga kelompok pengajar dengan pengaruh idealisme.
Fokus utama kelompok ini adalah individualism kerana Terdapat mereka banyak isu cuba semasa untuk berkaitan melatih dengan generasi baru ke arah idealisme masyarakat seperti niaga. baru-baru ini semasa negara kita dilanda pandemik COVID-19. Seterusnya kita pergi menyarankan kepada rakyat amalan negara kita falsafah. untuk Apakah mengambil vaksin definisi sebagai sebenar cara bagi mencegah amalan penularan falsafah? wabak Amalan ini pada falsafah ketika itu. tentang Disebabkan idealism perkara dapat ini, terdapat ditaarifkan golongan aktivis sebagai yang menolak mempercayai kajian bahawa saintis jiwa dan kerana kerohanian kepentingan manusia falsafah amat idealisme penting dalam di mana kehidupan. mereka menjadi Idealism terbahagi kepada dua, ekstremis iaitu dalam idealism agama etis dan dan idealism berpendapat untuk teisik. menolak kajian saintis dan Falsafah hanya juga bergantung pada menerapkan usul-usul amalan yang mempunyai keagamaan seperti hadis ciri-ciri yang mereka idealism tafsir mengikut dalam fahaman tema mereka sendiri. penceritaan yang berkaitan dengan Kebanyakan cinta, golongan anti-vaksin perjuangan menyebarkan dan dakwah perkembangan dengan pada memberitahu masa bahawa depan. vaksin dapat memberi kemudaratan kepada diri mereka seperti menghadapi kesan jangka panjang termasuk kemungkinan menghadapi kematian. Ada sebab lain golongan ini menolak vaksin ialah mereka menganggap ia merupakan agenda Yahudi untuk menghancurkan umat Islam sedangkan Israel sendiri memberi imunisasi kepada rakyatnya. Selain itu, golongan ini juga tidak mahu benda asing memasuki tubuh suci mereka dan hanya pasrah dengan sistem pertahanan semula jadi. Malah ramai berpendapat bahawa ubat-ubatan herba boleh meningkatkan sistem pertahanan badan dan tidak percaya dengan perubatan moden. Akhir sekali, ragu-ragu terhadap kandungan vaksin. Hakikatnya, vaksin tidak menggunakan sebarang bahan yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Seterusnya saya akan membicarakan tentang tindakan kumpulan anti-vaksin yang dipengaruhi oleh falsafah. Antaranya adalah mereka tidak mengambil suntikan vaksinasi kerana takut mengenai konspirasi dan juga mengenai kesihatan mereka. Seterusnya, mereka juga memasukkan sijil pengiktirafan vaksinasi. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan telah menjalankan penguatkuasaan terhadap penggunaan sijil vaksinasi. Selain itu, mereka juga memanipulasi fakta berkaitan dos vaksinasi dan juga menyebarkan maklumat yang palsu mengenai kesan sampingan yang dihadapi selepas mengambil dos vaksinasi tersebut di setiap medium komunikasi. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Seperti mana kita tahu, Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara dibentuk untuk membentuk padanan hukum. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun Negara terdapat 5, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Cadangan penyelesaian yang pertama ialah negara mewajibkan dengan setiap kali kemasukan ke sebuah premis perlu syarat dengan lengkap vaksin. Yang kedua, mengenakan tindakan terhadap pemberi maklumat palsu yang berkaitan vaksin sehingga mengubah pemikiran orang ramai untuk ke arah anti-vaksin. Yang ketiga, membantu para golongan anti-vaksin dengan memberi sokongan moral serta memperbetulkan cara pemikiran mereka dengan berhikmah dan berkesan agar salah faham mereka dapat dibetulkan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang falsafah sejahtera mengenai cara menangani ideologi anti-vaksin melalui falsafah sejahtera. Pertama sekali kita kena tahu apa itu falsafah sejahtera. Jadi kepentingan falsafah sejahtera adalah bagi melahirkan individu yang harmoni dan seimbang untuk memastikan tiada aspek tertentu yang terabai ataupun terlebih. Okey, secara umum kemakmuran merujuk kepada keadaan hidup manusia yang baik di mana masyarakat dapat maju, sihat dan sejahtera. Jadi, bagi menangani golongan anti-vaksin ini, yang pertama, kita boleh menggunakan cara dengan memberi penerangan dan maklumat yang jelas tentang salah tanggapan mereka mengenai vaksin. Okey, tambahan pula, kita janganlah menyindir ataupun mengecam golongan anti-vaksin ini kerana bagi mencapai keharmonian sesuatu masyarakat, individu itu mestilah menangani dengan damai. Yang kedua adalah dengan memperluaskan bidang ilmu dan kefahaman. Okey, falsafah sejahtera mendorong kepada keseimbangan dan keharmonian sejagat tanpa mengabaikan atau melebihi sesuatu aspek. Jadi, kemungkinan mereka yang anti-vaksin ini kurang ilmu tentang vaksinasi, maka bagi mencapai kesejahteraan, kita perlulah mendalami ilmu yang berkaitan dan mendapat kefahaman agar pemikiran dan
ideologi kita seiring dengan peredaran semasa. Okey, yang seterusnya yang ketiga, dengan memperbanyakkan perbincangan dan memahami masalah mereka. Okey, hal ini terbukti di mana apabila kita sering menasihati antara satu sama lain, secara tidak langsung ideologi dan pemikiran seseorang dapat diubah ke arah yang lebih saintifik dan jelas dan memberi sokongan moral kepada mereka agar mengambil vaksin lah. Okey, maka salah tanggapan mereka itu dapat diperburutakan semula. Okey, sekian daripada saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Gobok tua tidak bertuan, berdiri rapuh di tepi hutan. Jagalah selalu kerukunan agar terwujudnya perdamaian. Sekian daripada saya. Terima kasih.